Siapa tekan ni? Sudah ada recording. Saya cikgu. Good Nivashini. Press record. Thank you Nivashini. My laptop ni kecil saja RAM dia. Bila too many apps running, recording dia quality low. Jadi I need someone to record it for me. Thank you. Okay, hari tu saya dah bagi material untuk kamu belajar sendiri, momentum. Saya tahu tajuk momentum ni sedikit mendebarkan bagi setengah pelajar lah. Fizik form 4 kan. Kebanyakan pelajar bila bercakap berkenaan subjek fizik, they see this subject as something that is really hard. Susahnya nak faham apa ni, banyak formula, banyak principle, banyak eksperimen, banyak kena imagination and everything, okay? Jadi it's part of the process, but don't worry too much. If you are worrying too much, takut, risau, it will affect your performance. Okay, just take it easy, learn one step at a time, and eventually you'll reach the target. Don't worry so much. Okay, take it easy, belajar happy-happy, jangan stres. Kalau stres tu, dia menambahkan lagi tekanan. Okay, tekanan di sini. And then you cannot think properly. Benda yang simple pun, bila saya terangkan, since you have been viewing this subject heavy, saya cakap benda yang simple pun, kamu take it too seriously. Jadi susahnya nak faham. Macam tu. Boleh? Okay? Okay, starting from today's onward, please learn the subject with an open heart and happy lah. Happy atmosphere. Jangan risau, memang banyaknya, nampak banyaknya lah, apalah ni, apalah formula-formula lagi kan, jangan risau, physics is easy. Once you get the hang of it, it's really easy compared to other subjects. Because for me, biology lagi susah, a lot of things to remember. Okay, all the terms, the terminology, the process, semua kena memorize. That is biology from my point of view lah. Okay, biology is something, a subject. Physics is the hardest. That is your perception. Okay, perception. Tapi pada pandangan saya, berdasarkan pengalaman saya mengajar, saya rasa biology paling susah. Sebab biology requires you to memorize a lot of things. But physics, it doesn't depend on memorization. It depends on the understanding. Once you get the grab on the concept, kamu faham konsep tu betul-betul, okay, any twist of the question, you can handle it. Macam tu. Okay, so physics is the easiest. And then kalau chemistry, banyak formula dia yang kamu kena hafal. To the extent, you can't even understand why the formula is like that. You just need to follow. So when you need to just follow things, it means you need to remember the steps and procedure. So another memory in your brain. RAM memory kena pakai. Memory apa? RAM apa? RAM untuk menghafal. Again, menghafal. Biology menghafal, chemistry faham dan hafal. But in physics, memory hafal tu kurang sikit because you rely much on the understanding. Okay, kamu kena fahamkan konsep and then kamu boleh kurangkan hafalan. Tak perlu hafal banyak fizik ni. Lepas tu dia senang. Okay, sudah. Cut off that thing. Okay, kita sambung balik. Momentum 2.5. 2.5 momentum. Setting siap. Cantik setting. Okay. Sebenarnya saya sediakan slide. Tapi slide tu belum ready sepenuhnya. Tak siap sepenuhnya lagi. Because I want to prepare a good slide. So I need time. That's why I leave you to do self-study first in the previous lesson. Because I don't like to teach without my proper slide. Jadi tengoklah slide saya yang separuh siap ni bolehlah kita pakai sekejap. Tidak sepenuhnya. Ya, macam 70%. Boleh kita pakai.
Okay, fizik tingkatan 4, 2.5, momentum. So, previously kita belajar berkenaan inertia. So, inertia dengan momentum berkait rapat. Okay, ada hubungan yang rapat. Inertia dengan momentum. Because from the inertia, we get to know and we get to understand momentum better. Daripada inertia, pemahaman kita berkenaan inertia, kita boleh faham momentum dengan lebih bagus. Okey, apa itu momentum? Perkataan momentum berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud movement. Okey, ni orang Latin lah. Saintis dulu-dulu banyak daripada sana, Rome semua penggunaan bahasa Latin. Jadi movement maksudnya pergerakan. Momentum tu pergerakan. Motion. Okay, Isaac Newton menyatakan sebagai quantity of motion. Isaac Newton, saintis dulu-dulu. Saintis fizisis yang awal-awal. Dia cakap momentum tu adalah quantity of motion. Okay, bilangan pergerakan. Kalau kita tafsir dalam bahasa Melayu. Sukatan untuk pergerakan. Cara dia menyukat pergerakan. Okay, pergerakan ni kita tahu berjalan dan kita belajar physical quantity yang berkaitan dengan pergerakan ni kita ada halaju. Ingat lagi halaju? Laju vektor quantity. Okay, kenapa bahasa Melayu dia halaju? Dia ambil perkataan hala dan laju, gabung. Hala tu direction, laju tu kepantasan dia lah. So halaju. Bergerak dengan kepantasan dengan ada arah, halaju. Okay. Jadi ada halaju, ada pecutan lagi. Pecutan tu peningkatan halaju, kamu dah belajar. Momentum bermaksud nilai impak yang dimiliki oleh suatu objek yang berjisim yang sedang bergerak. Nampak dua perkataan saya highlight. Berjisim dan bergerak. Nilai impak. Okey, nilai impak. Saya tak jumpa perkataan yang sesuai untuk memberi maksud momentum ni. Jadi perkataan yang paling dekat saya fikir-fikir nilai impak, kesan dia. Okey, nilai kesan yang dimiliki oleh suatu objek yang berjisim, yang sedang bergerak. So keyword dia objek berjisim dan objek sedang bergerak. Dua keyword dia. So maksudnya di sini apa? Maksudnya kalau objek tu tak ada jisim, sebagai contoh, apa objek tak ada jisim? Siapa boleh bagi tahu saya? Pelangi. Pelangi. Pelangi bukan objek. Dia adalah gelombang. Okeylah kalau kamu kata pelangi itu objek. Okey, objek tiada jisim, betul. Yes, contoh objek yang tiada jisim, gelombang, iaitu cahaya, pelangi. Okey, lagi. Ada lagi? Macam mana dengan roh? Roh pula lah, jisim. Okey, jasad kita ada mass, ada jisim. Okey, itu jasad kita. Kalau roh kita tak ada jisim, dia terbang macam tu je kalau mati. Bumi. Bumi? Bunyi ya, bunyi. Bunyi juga gelombang. Okey, gelombang juga tiada jisim. Betul. Jadi objek-objek macam tu yang tak ada jisim, dia tak ada momentum. So dia tak ada nilai impak. Impak dari segi fizikal lah maksudnya di sini. So fizik ni semua benda yang kita bicarakan dalam fizik adalah benda-benda yang memberi kesan kepada fizikal. Okay, physical world. Apa physical world? Fizikal yang kita boleh sentuh, kita boleh rasa, kita boleh pegang, kita boleh tangkap, sukat. Okay, contohnya air, kita boleh ambil air. Udara, kita boleh ambil udara. Okay, batu, kayu, benda-benda kita boleh pegang. Physical world. So all the subject discussed in physics are all physical. So kita tak bercakap berkenaan benda-benda yang tak fizikal macam perasaan, itu non-physical. Okay, emotion is non-physical. So kita tak bercakap berkenaan tu. So dan sedang bergerak. So yang bergerak saja. Kalau objek tu tidak bergerak, contoh, sorry, contoh pokok objek kan ada jisim. Dia duduk kat situ saja. Dia tidak bergerak. Jadi kamu fikir dia ada momentum? Tiada. Tak ada. Pokok duduk diam situ. Lainlah kalau pokok berjalan kan. Ada pokok berjalan?
Ada tak pokok berjalan? Tak ada. Ada dalam cerita. Cerita apa? Shrek. Dora. Cerita Shrek? Ada pokok berjalan? Dora. Saya ingat Garden of Galaxy. Dora, teacher. Wah, good. Kan? Tahu tak Garden of Galaxy? Groot. Groot. Dia bercakap Groot saja. Groot. Dia berjalan, yang tu ada momentum lain lah. Tapi that's fictional. Tidak real. Okay. Okay, next. Okay, objek bergerak. Tu kereta bergerak, tin bergerak, bola bergerak. Semua tu ada jisim dan dia bergerak. Jadi semua ni adalah benda-benda yang ada momentum. Okay. Momentum bermaksud nilai impak yang dimiliki oleh suatu objek yang berjisim. So jisim tu maksudnya dia ada mass. M lah, jisim mass. Mass bahasa Inggeris, unit dia kg, dan juga bergerak. Bergerak tu macam mana nak suka pergerakan? Laju. Okay, V. Okay, jangan kamu confuse. V kat sini dalam fizik ada dua. Satu U, satu V. Tapi secara umum kita guna V untuk rujuk kepada laju. V daripada perkataan velocity. Velocity dalam bahasa Inggeris laju. Tapi kalau ada U dengan V, U tu laju awal, V laju akhir. So kalau kamu nak menyatakan velocity ataupun laju secara umum, kalau kamu guna V, jangan guna U. Sebab U tu khusus untuk laju awal. Kalau situasi kamu tu ada yang awal, ada yang akhir, boleh pakai U dengan V. Tapi kalau dalam situasi yang kamu bincangkan tu hanya melibatkan laju saja secara umum, kamu rujuk sebagai simbol V. Okay, boleh faham? Right. So ada mass, ada velocity. Jadi momentum suatu objek dipengaruhi oleh jisim dan lajunya. Okay. Jisim mempengaruhi momentum, laju juga mempengaruhi momentum. Dua faktor yang mempengaruhi momentum. Jadi, kita tengok contoh yang pertama. Kamu dengar tak dia punya bunyi? Dengar. Kuat ke perlahan? Kuat. Bagus. Ya ada. Apa tu? Stop. Ini kan ada. Stop tadi. Go. Okey, ini adalah contoh. Contoh objek yang berjisim dan bergerak dengan laju. Cuba tengok jisim dia. Jisim objek ni besar ke kecil? Kapal. Besar. Besar jisimnya. Tapi cuba kamu perhatikan laju dia. Laju ke perlahan? Perlahan. Perlahan je. Kapal nak berhenti. Dia perlahan. Dia cuba break tapi dia masih bergerak lagi. Perlahan saja. Tapi impaknya pecah. Okey, pecah dek. Dek ke tu? Dek tempat jeti ni pecah sebab dia terlanggar. Laju kecil, mass yang besar. Jisim yang besar, laju kecil. So, objek berjisim besar tetapi bergerak, walaupun bergerak perlahan, mempunyai momentum yang besar. Okey? So faktor pertama, jisim. Walaupun dia gerak perlahan, momentumnya besar. Okay, kita tengok dari formula. Apa ni? Alahai. Lagi sekali. Pusing. Saya nak letak formula tu. Alah, formula tak nampak. Okey. Nampak? P. P adalah simbol untuk momentum. Kenapa P pula momentum kan M? Kalau kita guna M, nanti orang confuse dengan M for mega atau M for mass. Jadi saintis semua sepakat mau guna simbol P. Okey, P mewakili momentum. So momentum besar jika mass tu besar.
walaupun velocity-nya kecil. Saya lukis kecil supaya senang kamu membayangkan. Okey, boleh faham setakat tu? Boleh? Atau ada soalan? Boleh cikgu. Memberi kesan pelanggaran yang teruk. Ini yang maksud saya impak. Okey, impak yang diberikan oleh objek yang bergerak dan mempunyai jisim. So objek tu bergerak dan mempunyai jisim, memberi impak. Momentum tu impak, memberi kesan pelanggaran yang teruk. Okey, kita tengok pula contoh seterusnya. Tadi jisimnya besar. Sekarang kita tengok objek yang berhalaju besar tapi jisim kecil. Okay, jisimnya kecil. Bergerak dengan laju. Sangat-sangat laju. Kamu rasa apa objek dia ni? Siapa boleh teka? Apple. 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 Okey, kurang tepat. Kita tengok apakah objeknya. Okey, jika objek itu berjisim, walaupun jisim dia kecil tapi dia bergerak sangat laju, V dia besar, M kecil, juga memberi momentum yang besar, mengakibatkan kesan pelanggaran yang teruk. Okey, impact yang besar. So objeknya ialah Udara. Nanti kata bulat. yes. Okey, slow-mo je gambar dia supaya nampak. Kenapa saya buat slow-mo? Sebab objek ni bergerak sangat laju. Kalau laju tidak slow-mo, tak nampak lah kan dia punya bergerak macam tu saja. Kita buat slow-mo nampak. Dia bergerak sangat laju tapi objek tu kecil macam peluru. Contoh, okey, peluru tu kecil tapi bergerak laju. Juga memiliki momentum yang besar. So selagi objek tu bergerak, ada hal laju dan dia berjisim, dia ada nilai momentum. Boleh faham? Okey, cuba bagi tahu saya, apa dua faktor yang mempengaruhi momentum? Halaju dan jisim. Yes, halaju dan jisim. Terima kasih Afiq. Jisim dan halaju mempengaruhi nilai momentum objek. So P sama dengan M dot V. Okey, dot ni sebenarnya darab. Nanti kamu akan belajar lagi higher level. Kenapa dot? Kenapa tak pakai cross? Ada sebabnya. Okey. Kamu fikir darab sajalah, senang. M darab dengan V ataupun M kurungan V ataupun MV pun boleh saja. As long as you know that M dengan V, you must multiply them. Mesti darab. So darab dua ni dapat nilai momentum. So semakin besar jisim, semakin besar momentum, dan semakin tinggi halaju objek, semakin besar momentum. Okey. Apa lagi kalau objek tu mempunyai jisim yang besar dan juga halaju yang tinggi seperti kapal terbang. So ini kejadian 9/11. Tahun bila 9/11 ni? Kamu dah lahir ke belum? Tahun 2001. Dah lahir? Belum. Belum lahir? Ini kejadian tahun 2001, 9/11. Bulan 9, 11 hari bulan 9 ke? Sorry. Ke 9 hari bulan 11? Tak pastilah 9/11 ni. Apa maksudnya? Ada kejadian. Kejadian kononnya ada serangan teroris, pengganas, attack Amerika di World Trade Center. Tengok video dia. Okay, ini kapal terbang. Mass dia besar. Dan dia bergerak laju. Mana boleh kapal terbang tak bergerak laju? Dan dia membawa momentum yang sangat besar. Okey, itu kapal terbang langgar World Trade Center di Amerika. Pada siapa-siapa yang tak tahu, ini peluang untuk kamu melihat sejarah dunia. Ini ada masuk dalam sejarah dunia ni pasal kejadian yang menggemparkan. So dari sinilah bermula sikap
bukan anti, Islamofobia. Islamofobia yang dicetuskan oleh media barat terhadap media timur, terutama kepada komuniti beragama Islam. Sebab mereka membuat tuduhan pengganas yang melakukan jenayah ni iaitu pengganas Islam yang membawa agenda jihad. Di mana agenda jihad tu sudah disalah tafsir oleh pihak yang tidak memahami Islam. Ini dululah ni. Sekarang Islamofobia pun dah berkurang sebab ada media-media yang berkecuali, okay? Independent media yang membetulkan keadaan. Masa ni dia punya Perdana Menteri George W. Bush, kalau tak silap saya. Kita cek balik, takut saya salah maklumat. Kalau tak silap saya George W. Bush masa ni. Dia punya presiden. Okay, semasa saya menyediakan slide ni sempatlah saya kaji balik cerita-cerita lama. Sebab tu lah mengambil masa yang lama untuk saya menyediakan slide ni. 2 minggu biasalah tu. Okay, tu ada kapal terbang datang dari arah sana, tak nampak. So sekarang bangunan WTC, World Trade Center sudah fully demolished. Runtuh habis, buat barulah. Saya tak tahulah dia buat apa kat sana. Bangunan baru ke apa, tak pasti. Okey, siapa di kalangan kamu di sini adalah pertama kali mengetahui tragedi ini? First time dia tahu, oh ada ke 9/11? Siapa pertama kali first time encounter 9/11? Sally. Okay. Sally, Nati Yasri, Rishika, Muhammad Afiq pun tak tahu juga. Okay. Yang lain semua tahu. Okay, ini kejadian berlaku pada 2001. Kalau kamu berminat nak tahu lebih lanjut, boleh Google lah cari maklumat dia. Okay, next. Cuma saya nak tunjuk objek yang berjisim besar dan bergerak laju. Okay, what more? Object with a high mass, with big mass and moving at a very high velocity, they must possess momentum, a lot more momentum. Okay, kalau objek yang kecil gerak laju pun ada momentum yang besar, apalagi kalau objek yang berjisim besar dan bergerak laju. Sudah slide ni. Next. Jadi momentum, rumus dia adalah mv, mass darab dengan velocity. Okay, di mana P tu adalah momentum, M adalah jisim, V adalah laju. Kamu kena tahu benda tu. Itu adalah simbol-simbol yang biasa dalam fizik. You must know this by heart. Okay. So, kita tengok pada unit. Okay, saya buat pengiraan unit. Bukan nak kira unit, saya nak proof the unit. How do I get the unit? Because if you look at your textbook, dia tidak tunjuk macam mana unit tu diperolehi. Dia hanya bagi kamu supaya hafal. Itulah dalam fizik ni, if you spare a lot of energy to memorize thing, when the question, soalan tu split, not split, twist. When you get twisted question, you'll get confused. Okay, you screwed up. So, saya sarankan bila belajar fizik, cuba fahamkan dari mana benda tu datang. Okay, so that you save a lot of your energy memorizing things. Instead, you understand more. Okay, di sini saya tunjuk macam mana unit momentum tu saya dapat. For momentum, so you write with a square bracket E. Okay, ini benda baru. Okay, tak ada diperkenalkan, tapi saya perkenalkan supaya kamu biasa. So, bila saya letak square bracket macam ni dan ada P kat dalam, maksudnya apa? Maksudnya ialah unit of P ataupun unit of momentum. Okay, kita guna square bracket untuk menyatakan unit of, unit kepada momentum. Yes.
equal to square bracket of M times square bracket of V. Okey, untuk mencari unit of P, kita mesti darab unit of M dengan unit of V. Mana dapat urutan ni? Urutan ni daripada formula dia, daripada rumus. Rumus kita belajar tadi daripada M dengan V. Okey, darab dua tu. Okay, so kamu tulis saja rumus dia. P sama dengan MV. Tapi you add the square bracket. Because the square bracket bring meaning unit of. Itu saja. Okay, nothing complicated. Just unit of. Square bracket means unit of. Square bracket means unit of M times unit of V. Unit M dan unit V. Unit of M. So dari sini, bila kamu tahu unit of M darab unit of V, so the next line will be easy. So you just write, what is the unit of M? Unit of M is kilogram. Unit of V is meter per Okay. And unit of V is meter per second. You simply just write unit of. Kamu jawab soalan dia. Unit of V apa? Meter per second square. Unit of M apa? Kilogram. So kamu ada in the next line, kilogram meter per second. So akhirnya unit of kamu gabung unit tu. kilogram meter per second. Okay. Itulah asal-usul unit dia ni. So kalau dalam textbook, kalau kamu tengok dalam textbook, dia tidak dinyatakan mana datang unit ni. See? Sudah tengok dah textbook. Okay? Dia hanya bagi saja. So you must be clueless. How do they get this unit? Where this unit come from? So I show you where this unit come from. It comes from the formula. Okay? From the formula, and then you can derive. Terbitkan unit yang berkaitan. Dan unit lain bagi momentum boleh juga ditulis sebagai ini, Newton per second. Newton second. So Newton second ni datang dari mana? Datang dari sini juga. kg meter per second. Cikgu, Ya. Yeah. mana slide? Oh, sorry. Nasib baik ada orang cakap. Kalau tak, sampai ke habis. Tu dia slide. So, unit lain bagi momentum, Newton second. Mana datang Newton second ni? Daripada kilogram meter per second. Macam mana dia dapat? Dia dapat dari sini. Okay, dia pecah. Sorry, bukan dia pecah. Dia put bracket. Okay, second ini asal. Dia tambah, dia introduce another second di bawah. Ni complicated, ni matematik ni. So akhirnya kamu dapat kg meters per second square. Ini adalah Newton. Kalau kamu ingat lah. Biasa kita tak ingat. Okay, ini unit Newton. Ini second. So dapatlah dalam bracket ni Newton. Second di luar, dapatlah Newton second. So unit lain bagi momentum boleh juga dalam Newton second. Nanti saya terangkan lebih lanjut yang ini. Tak nampak tu. Okay, next one. Ada soalan setakat ni? Yang tadi tu. Tak ada. Okay. Cikgu yang tadi tu. Yang mana? Newton. Oh, nak salin ke? Tak faham. Memang tak faham. Tak jelas ni. Saya kena tulis ni. Kalau tulis dapatlah. Okay, saya tulislah. Macam mana nak buat? Sekejap. Saya figure out things. Apps. Mana? QuickTime Player. Okay. Sorry, QuickTime Player. Cancel. Oh, yes.
Saya cuba dulu. External high. Maximum iPhone. Tak dapat. Kenapa tak dapat ni? Okey, dapat kamera. Saya kira. Sekejap saya buat kira-kira, nanti kamu tengok. Bukanlah kira, saya derive. Kira tu untuk dapat nilai. Bila derive means kamu terbitkan. Sesuatu. Formula. Dapat? Alright. Nampak ke? Kamu nampak ke? Big screen. Oh, pun sama juga. Orientation masih tegak. Tak apalah. So, cara dia daripada benda tu. Nampak ke ni ya? Banyaklah buku saya ni. Macam saintis pula. Mana dia ni? Oh, macam tu. Okey. Nampak? Alright, nampak? Okey, dari sini ya. So, macam nak terbitkan dia? Daripada kilogram meter second minus 1. Okay. Dia introduce unit Newton. Unit Newton, kalau kamu ingat lagi, Newton, unit dia kg meter second minus 1. Mustahil juga kamu nak ingat kan? Saya pun tak ingat sebenarnya. Unit Newton. Sekejap, saya tak suka cara ni. Kita buat balik. kg meter second minus 1 sama dengan. So, dia introduce S minus 2. Okay, kita tulis macam ni. kg meter per second. Okay. So, second power minus 1, kuasa negatif 1 tu, maksudnya dia ada di bawah. So, kita bawa dia ke bawah. Asal dia duduk atas, tapi terletak di bawah. Okay. Dan, next line. Betul ke ni? Saya pun baru cuba. Per second. Since kamu tanya lah ni, dia saya nak cuba. Saya pun tak prepare dengan soalan kamu ni. Second. Satu macam mana dapat second minus 2? Saya tahu. Macam ni. Dia introduce, ingat lagi tak saya ajar unit conversion hari tu? Dia tak introduce satu lagi, S over S. Dia introduce yang ni. So, S over S simply 1. So, anything darab dengan 1 is still that thing. Okay, nothing is changed. Tak ada perubahan. So, dia darab dengan 1.
Semua ni dia darab dengan 1. So 1 sama dengan S over S. So dia nak introduce another S. So kita tulis S over S. Jadi kita introduce S over S, kg meter per second. Kita introduce S over S. Macam tu. So S over S simply 1. So anything multiply by 1 is still that thing. Tiada perubahan. Jadi kita boleh tambah S over S. So sekarang kita ada 2 S di bawah dan 1 S di atas. So equal to kg meter, S di atas 1, tapi ada S di bawah 2. Okey? Boleh nampak? Nampak setakat tu? Nampak. Nampak. Okey. Sekarang S di bawah kita buat naik ke atas. Kg meter S minus 2. So kalau dia di bawah tak ada negative sign pada kuasa dia. Bila buat naik atas ada negative sign. Kita kena tulis negative sign tu sebab dia asal dari bawah. Okey. Dan S yang memang asal di atas. So inilah kita dapat kg meter per second negatif 2 darab dengan S. So by right. Kenapa ni? Oh. Kenapa jadi macam tu? Okay. So kita ada kg meter per second square darab S. So ini adalah unit Newton. Okay. Dan S ada di luar. So kg meter per second sama juga dengan Newton second. Sama. Jadi kamu boleh guna mana-mana saja. Mau guna yang ni pun betul, mau guna yang ni pun betul. Untuk momentum. Unit of momentum. Dua-dua boleh pakai. Okay, jelas? Nanti kamu pusinglah video tu dia tak boleh nak tegak. Pasal saya pakai kamera dari phone. Alright, kita teruskan. Ada soalan sebelum saya teruskan? Tak ada. Soalan bahagian ni kira-kira mana lagi tak faham? Okey. Okey, boleh nanti tengok balik video untuk lebih faham ya. Kita tutup kamera. Thank you iPhone. Next. Tengok contoh. Okey, contoh 1. Sebiji peluru yang berjisim 0.05 kg. Kecil je jisim dia. Dilepaskan dari pistol dengan kelajuan 4 juta meter per second. Berapakah momentum peluru itu? Ingat tak? Ini jisim yang kecil tapi bergerak dengan laju yang tinggi. Kita tengok. Okay, momentum. Kita tulis formula dulu. Sama dengan mass darab dengan velocity, jisim darab laju. So kita tulis mass peluru 0.05 kg. Okay, jangan lupa ni kg. Biasanya unit ni akan menyelamatkan kamu di akhir. Jadi make it a habit to include the unit in your calculation. Dan V peluru adalah 4 juta. 4 ada 06 biji. Include the unit, meter per second. Next line, number with number. Kamu akan dapat 200,000. Okay, number with number ni 0.05 darab 4 juta dapat 200,000. So kg, kamu tulis balik saja. Kg dan meter per second. Okay. Nampak tak? Bila kamu ada unit dalam pengiraan, akhirnya kamu tak perlu nak fikir lagi apa unit momentum, apa unit momentum. Sebab dalam calculation sudah ada tunjuk dengan jelas. Kamu salin saja. Okay, 200,000 momentumnya. Okay, untuk peluru yang bergerak dengan laju ni. Peluru tu jisim kecil. Sekarang kita tengok contoh objek berjisim besar dan bergerak perlahan. Okay, jisim dia 100,000 kilogram, bergerak menghampiri jeti dengan laju 2 meter per second. Perlahan saja. Berapa momentum? Start dengan formula. Jisim kapal 100,000 kilogram. Tulis unit.
Okay. Unit ni penting, menyelamatkan kamu di akhir. Tak perlu lagi kamu fikir-fikir termenung apa unit. Okay, dan laju 2 meter per second. Dan jawapannya ialah number with number dapat 200,000. Salin saja unit kg dan meter per second. Jadi bila kamu mengamalkan tulis unit dalam pengiraan, kamu tak perlu nak hafal unit momentum tu. Okay? So cuba tengok. 200,000, ini pun 200,000. Okay, momentum yang sama. Nilai impak daripada pergerakan objek berjisim yang sama. Kesan dia sama, impak dia sama. Semuanya cause damage, a lot of damage. 200,000. Okay, be it a bullet or a ship. Okay, object of different mass but moving with different velocity. Satu objek ni jisimnya kecil tapi bergerak laju. So impact dia 200,000 momentum. Manakala objek berjisim besar tapi bergerak perlahan, impact dia juga besar. Okay, ingat mass dengan velocity faktor yang mempengaruhi momentum. Prinsip keabadian momentum. Okay, this is next part. Ada soalan sebelum kita teruskan prinsip keabadian momentum? Ada, teruskan. Okay, prinsip keabadian momentum, pernyataannya ialah jumlah momentum adalah mala. Mala tu apa? Mala tu fix, tetap, tidak berubah, kekal. Okay? Dalam suatu sistem yang terdiri daripada objek-objek berjisim dan bergerak dan saling bertindak balas. Objek tu mestilah berjisim dan dia bergerak. Kalau objek tu tidak bergerak tu dia kira bergerak juga tapi velocity kosong. Itu dalam fizik. Okay? Dan saling bertindak balas, dia bertindak balas. Macam mana tu? Momentum sebelum bertindak balas sama dengan momentum selepas bertindak balas. Itu mala. Okay? Maksud mala sini, sebelum pun macam tu nilai momentum, selepas kejadian pun macam tu juga nilai momentum. Tidak berubah, dia kekal, fixed value. So contoh, kita ada pelanggaran kenyal. Okay, kenyal ni bila dua objek berlanggar dan dia berpisah. Okay, satu objek datang, langgar, dia berpisah. Itu adalah kenyal. Kenyal itu bouncing. Next one, pelanggaran tidak kenyal. So, objek itu datang, jatuh, terus berhenti. Dia tidak bounce. Neither the first object nor the second object bounce. Both of them not bouncing, separating from each other. Dia masih dia melekat. Okay, that is pelanggaran tidak kenyal. Kalau yang ni dia separate, yang ni dia stick. Okay, you see the egg and the table, the surface table sticks after collision, selepas pelanggaran. Satu lagi, letupan, explosion. Ini bergegar-gegar. Okay, letupan ini memang exaggerate example lah. Biasanya letupan yang kita kira dalam keabadian momentum ni letupan yang biasa-biasa kecil-kecil saja. Okay, macam a pistol and a bullet. Itu letupan lah. Okay, contoh yang pertama. Keabadian momentum dalam pelanggaran kenyal. Jisim club golf. Club golf tu dia punya kayu lah. Siapa yang tak tahu ialah 4.5 kg. Laju kepalanya apabila ia menyentuh bola golf yang statik adalah 50.5 meter per second. Laju ni. Ni laju dia sebelum kepala golf tu menyentuh. Dia swing, sentuh. Laju dia tinggi, mass dia 45. Ingat, mass ada laju. Jadi kayu golf ada momentum. Jisim bola golf adalah 0.5. Jisim dia 0.5. Tapi dia tidak bergerak. Ada momentum ke tak ada momentum bola golf? Sekarang. Tak ada. Tak ada. Okey. Ini sebelum pelanggaran, bola golf tak ada momentum, kayu golf ada momentum.
Ingat tadi prinsip jumlah keabadian, jumlah keabadian pula dah. Ni apa nama? Jumlah momentum adalah malas. So jumlah kita campur kedua-duanya. Okey, jumlah momentum sebelum pelanggaran, selepas klub memukul bola, batang klub bergerak dengan halaju 40. So halaju dia berkurang selepas collision. Okey, bola dengan batu golf, kayu golf langgar. So dia bergerak lagi, swing naik atas, tapi halaju dia sudah berkurang dan bola melantun ke depan. Bola melantun ke depan dengan halaju 90. Okey, jadi kita mengguna prinsip keabadian momentum. La ilaha illallah. Apa ni? Okey. Jadi menggunakan prinsip jumlah sebelum pelanggaran, jumlah momentum sebelum pelanggaran mestilah sama dengan jumlah momentum selepas pelanggaran. Nah, ini adalah daripada asal, daripada prinsip yang asal. Tengok kita kira. Jadi kiralah momentum untuk sistem. So sistem, kenapa sistem? Sebab ada dua objek situ. Kayu golf dengan bola. So bila dua objek kita panggil sistem. So untuk kayu golf, kita panggil club dia. Okay. Mass darab dengan velocity awal. Halaju awal, MU. Jisim kayu golf darab dengan halaju awal kayu golf. Club. Buat kurungan. Okay. Tambah. Jisim bola golf darab dengan halaju awal bola golf, letak kurungan, tambah. Kenapa tambah? Sebab kita mau kira jumlah momentum dalam sistem. Okey, apabila pergerakan tu, momentum tu dikira dalam melibatkan objek yang lebih daripada satu objek, kita kira sebagai sistem. Okey, dalam sistem ni ada dua objek, kayu golf dan bola golf. Okey. Dan kita tulis juga formula jumlah momentum selepas pelanggaran, iaitu momentum kayu golf dengan momentum akhir bola golf. Kita pakai V kat sini. Kenapa V? Halaju akhir. Ingat, bila situasi melibatkan ada awal, ada akhir, halaju, baru kita boleh guna U dan V. Kalau secara umum, V saja. Baik, kita tulis 45 kg darab dengan 50.5 untuk kayu golf. Okey, dia ada halaju 50.5. Ada jisim 4.5. Manakala untuk bola golf, dia ada jisim 0.5, tapi halaju dia adalah kosong. Dia statik awal-awal. Bila statik, apa-apa saja darab dengan kosong, dia akan jadi kosong. Dan kita kira yang selepas. Jisim kayu golf 45. Halaju akhir kayu golf, ini 40.5. Dan campur dengan halaju bola golf. Okay, bola golf jisim dia 0.5. Dan halaju akhir bola golf 90. Okey, tengok halaju bola kayu golf, halaju akhir kayu golf dengan halaju akhir bola tu berbeza. Okey, bola golf lebih laju daripada kayu golf. Maksudnya dia terpisah. Okey, bila dia berlanggar, bola golf jalan dulu. Dia jalan sama-sama tapi dia sama-sama bergerak. Tapi halaju kayu golf perlahan, halaju bola golf lebih laju. So dia terpisah. Dia macam ni. Macam tu, okey. Kalau kamu nampak lah. Jadi bila kamu kira nombor dengan nombor darab, kamu akan dapat 227.5. Unit salin saja kilogram meter per second. Sama juga sebelah ni, nombor darab tambah. Dapat 227.5 unit kilogram meter per second. Dan bila kamu kira momentum before collision,
momentum sebelum pelanggaran adalah sama dengan momentum after collusion. Momentum selepas pelanggaran. Nilai dia sama. Ini maksudnya. Okey, nilai dia sama. Ada soalan? Ada soalan tak? Lama ke kita? Ada kelas lain dah sekarang? Tak ada soalan. Ada subjek lain tak sekarang? Bahasa Inggeris. Oh, dah start bahasa Inggeris. Okey. Jadi saya stop dulu untuk tajuk momentum. Kita akan sambung lagi tajuk momentum pada lain masa. Naik sekolah cikgu. Naik sekolah lah. Naik sekolah sambung. Okey. Baik. Kita berhentilah. Okay, terima kasih kerana hadir. Buat pembetulan untuk pembetulan soalan formatif. Ada buat soalan formatif? Tak bincang kan? Tak sempat bincang. Tak apalah. Siapkan soalan formatif yang daripada lesson yang sebelum ni. Okay? Okay, cikgu. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Thank you, teacher. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu.